Okey, tafadhal Ustaz. Baik, kita mulakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini untuk kita berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hal, melakukan mengadakan majlis ilmu pada waktu tengah hari ini memang mencabarlah. Bukan tengah hari dah, petang ni memang mencabarlah. Jadi sengaja kalau tuan-tuan yang mengikuti ni, kalau tak makan jangan makan dulu. Takut nanti perutnya selesa sangat, selesalah matanya tu untuk dipejamkan. Okey, jadi ala kulli hal saya mohon maaf kerana pagi tadi ada urusan, ada perbentangan kerja. Jadi kata Cik Syikin petang pun boleh dia tu. Petang pun boleh, jadi saya meraihkanlah petang pun kita mengisi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan ni bermanfaat. Pertemuan ni Allah Taala ikhlaskan hati kita, diberikan kita kefahaman, semoga menambah iman dan takwa kita, dan yang paling penting iaitu kualiti amal soleh kita lah. Tak cukup hanya bertambah ilmu dan kefahaman tapi tak bertambah amal. Jadi impian dan cita-cita orang mukmin ni, setiap ilmu yang bertambah bukan untuk membawa kepada permusuhan, bukan menjadikan kita puas nak berdebat sahaja, nak menyerang dan memusuhi semua orang, tetapi adalah untuk kita beramal soleh, meningkatkan kualiti amal kita, dan juga kita nak membimbing, menyeru kepada seluruh manusia agar sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah seperti mana yang kita janjikan di alam terdahulu sebelum kita diutuskan oleh Allah Taala hidup di atas muka bumi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-97. Dan saya percaya mungkin kita akan selesaikan sama ada hari ini, hari ini tak boleh lah kot, mungkin minggu hadapan lah kot, minggu hadapan, sebab topik di penghujung ni kita selesaikan sedikit kisah Nabi Musa dan juga Firaun, dan kita akan tengok pada kesimpulan yang Allah Ta'ala simpulkan pada surah Hud setelah Allah Ta'ala datangkan ada 6 kisah para Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Hud. Ada mesej-mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan, insya-Allah. Okey, baik, kita tengok pada ayat yang ke-97. Yang ini adalah berkaitan tentang Nabi Musa dan juga berkaitan dengan Musa dan juga Firaun. Pada ayat sebelum ni kita dah bincang, iaitu Allah Ta'ala telah mengutuskan Musa kepada kaumnya dengan diberikan kepada Musa itu adanya 9 mukjizat. Ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Musa AS dengan 9 mukjizat. Dan kita dah bincanglah satu-satu mukjizat itu Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut wasultanim mubin, yang mana mukjizat itu adalah sebagai hujah yang paling jelas. Okay? Sebab waktu tu hidup di zaman yang ilmunya adalah ilmu sihir. Okay? Jadi penguasanya pula adalah Firaun yang paling berkuasa. Jadi Allah Ta'ala datangkan mukjizat-mukjizat itu, disebutkan satu persatu, lalu adalah sebagai sultan mubin. Sultan artinya yang menguasai, yang mengalahkan, yang berkuasa dan sebagainya lah, sebagai hujah melalui mukjizat-mukjizat untuk menentang sesiapa sahaja yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang ke-97 Allah Taala kata apa? Ila fir'auna wa mala'i.
Allah mengutuskan Musa alaihissalam kepada Firaun dan juga kepada pembesar-pembesar Firaun. Di sini diterjemahkan sebagai kaumnya. Perkataan malaih adalah merujuk kepada pembesar-pembesar Firaun. Seperti mana yang kita tengok di dalam surah Nuh, Allah menyebut Nabi Nuh alaihissalam dia menentang penguasa di zamannya yang dikenali sebagai Al-Malak, iaitu orang yang dipenuhi kehendak dia dan orang yang dipenuhi kehidupannya, maksudnya orang kaya-kaya lah, pembesar-pembesar di zaman tersebut. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang Firaun dan juga pengikutnya, penguasanya. Fattaba'u amra Firaun, yang mana mereka itu mengikuti seluruh perintah Firaun. Okey, Firaun dan pembesar-pembesarnya, yang mana mereka itu menurut perintah Firaun. Yang ini saya sebutkan pada tuan-tuan, kalau kisah nabi-nabi yang terdahulu itu adanya teladan-teladan, maka pada kisah Musa dan juga Firaun ni, iaitu teladannya di sini adalah jangan kita melakukan kesetiaan yang membuta tulilah. Taat sampai membuta tuli, kesetiaan yang membuta tuli, kesetiaan yang kita kata yang menyesatkanlah. Apatah lagi zaman kita hari ini adalah zaman orang suka jadi follower kan, follow si fulan lah, follow si fulan lah. Walaupun si fulan tu salah, tak semua orang sempurna, mesti ada kesilapan dan kekurangan. Akuilah dia adalah manusia yang melakukan kesilapan dan kekurangan. Tapi masyarakat tak macam itu juga kan, meyakini dia betul, 100% betul, apa yang dilakukan betul, dan si tokoh tu pula tak pernah mengakui pula kesilapan-kesilapan dia. Maka itu adalah satu ujian lah di dalam kehidupan kita, dan maka sebab itu Allah Ta'ala datangkan cerita Musa dan Firaun ni sebagai teladan kepada manusia. Jangan kita jadi pengikut ataupun seseorang yang setia ataupun yang mengikuti hanya dengan membuta tuli. Apa perintah Firaun, semua diikut, dia buat. Tuan-tuan akan tengok kenapa mereka akan buat apa yang Firaun suruh. Tuan-tuan akan tengok nanti. Okey, tengok wa ma amru fir'auna birrasyid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perintah ataupun suruhan Firaun itu semuanya itu birrasyid. Ada perkataan ma dekat sini, wa ma amru fir'aun. Ma dekat sini ma an-nafi, menafikan. Semuanya itu bukanlah petunjuk. Okey. Tengok perkataan rasyid, perkataan berlawan kepada petunjuk. Rasyid kita terjemahkan sebagai petunjuk. Kalau sebut petunjuk, kata berlawanan kepada petunjuk apa? Okey, kalau kita sebut petunjuk, kata berlawanan kepada petunjuk apa? Sesat. Sesat. Okey. Jadi dekat sini Allah nak bagi tahu yang mana, kenapa Allah tak kata yang mana Firaun tu perintahnya adalah sesat? Sebab Allah nak bagi tahu pengikut dia melihat arahan Firaun tu sebagai rasyid, macam petunjuk. Sebab itu dia ikut dan dia follow membuta tuli. Tapi Allah kata apa? Yang itu semuanya bukan petunjuk. Kata berlawanan kepada petunjuk, kata Al-Hafiz Ibn Kathir di dalam tafsir, dia kata apa? Di situ menunjukkan kepada kita bukan sekadar kesesatan, tetapi juga adalah kebodohan, kekafiran dan kebencian. Itu dia terjemahkan. Sebab itu Allah sengaja sebut dia bukan petunjuk. Sebab masyarakat zaman tu melihat arahan Firaun sebagai petunjuk. Okay? Sebab itu Allah tak kata, boleh kan Allah nak kata apa? Perintah Firaun itu semuanya kesesatan. Contoh amru Firaun bidhalal, kata Allah Ta'ala. Perintah Firaun itu adalah sesat. Tapi Allah tak kata begitu. Allah kata perintah Firaun itu bukanlah petunjuk. Perkataan tu Allah tukar. Maksud sama je, tapi Allah kata bukan petunjuk. Sebab nak bagi tahu umat ketika itu melihat arahan Firaun macam satu petunjuk. Tapi sebenarnya adalah sebaliknya, kesesatan, kebencian, kekafiran dan juga satu kebodohanlah, kejahilan yang ditunjukkan. Okey. Baik, kenapa mereka melihat perintah Firaun itu sebagai petunjuk? Di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam banyak ayat. Okay, dalam banyak ayat. Saya bawakan tuan-tuan ada 3 nota.
Yang mana Firaun ini adalah orang yang pandai memanipulate. Ini musim-musim kita berada di bulan kemerdekaan ni, kita boleh kata Firaun ni dia ada semangat patriotik pada negara dia, tetapi patriotik yang palsu. Okey, sebab dia pemimpin ni. Tapi dia manipulate semangat patriotik tu sampai dia membawa kepada kebatilan. Orang nampak macam betul, dengar macam betul, tapi batil. Okey, baik. Apa dia? Kita tengok yang pertama dulu adalah ayat yang surah yang ke-43. Saya pun tak ingat surah 43 surah apa. Tengok surah 43. Surah 43 iaitu surah Az-Zukhruf. Pergi terus kepada ayat 51. Surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 51. Okey, tengok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanada fir'aun fi qaumih. Firaun telah menyeru kepada kaumnya. Ingat Firaun ni adalah penguasa, pemerintah. Jadi dia seru kepada kaum dia. Qala, kata Firaun. Okay, kita tengok dulu. Okey, kata Firaun. Qala, Firaun kata apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Kaedah yang sama yang digunakan oleh para rasul, betul? Okey. Para rasul pun seru umatnya dengan perkataan ya qaumi. Firaun pun menggunakan kaedah yang sama. Artinya memang dia ni menanam tebu di pinggir bibir dia lah. Memang lembut. Bahasa dia tu bukan bahasa yang dia mencemuh rakyat dia. Memang dia mengajak. Soal kita dengar macam Rashid lah, macam petunjuk. Tapi bukan petunjuk, Allah kata. Tengok itu kaedah Allah Ta'ala tunjuk. Apa dia kata? Alaysa li mulku Misr. Dia kata apa? Bukankah aku ini adalah penguasa Mesir? Bukankah aku ni penguasa Mesir? Wa hadhil anhar, dan ini adalah sungai-sungai tajri fi tahti, yang mengalir di bawahku, iaitu sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana Firaun. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihatnya? Ini perkara pertama disebut dia bagi tahu pada kaum dia, bukankah aku ni penguasa Mesir, dan bukankah sungai-sungai yang mengalir ni duduk di bawah aku ni, di bawah istana Firaun? Apakah kamu tidak melihat? Ayat 52. Allah kata apa? Am ana khairu min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakanu yubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun kata lagi, bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya, yang mana dia hampir-hampir tidak jelas perkataannya. Kita tengok. Pertama, Firaun tunjukkan kepada umat dia, masyarakat dia ataupun kaum dia, yang dia itu adalah penguasa. Kamu ni tak ingat ke jasa saya ni? Itu bahasa kita lah. Saya dah bagi kamu ni, saya dah tolong kamu ni, saya dah bagi macam-macam dia sebutlah apa. Sebab tugas seorang pemerintah memanglah dia kena tunaikanlah hak-hak rakyat yang menyokong dia kan. Tapi dia ungkit balik. Apakah kamu tak tahu aku ni penguasa dan aku mengalir sungai-sungai di bawahku ni? Kalau dalam bahasa moden hari ni, kamu tak ingat ke saya ni kan penguasa kamu? Bukankah saya dah bagi pertolongan pada kamu, bagi subsidi, bagi bantuan, bagi macam-macam lah kita sebut. Kemudian yang menunjukkan Firaun ni dia tak memiliki hujah. Dia tak boleh nak lawan kebenaran daripada Musa apabila dia mula menyerang peribadi Musa. Dia kata apa? Ana khairu min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakunu yubin. Bukankah aku ni lebih baik daripada orang yang hina ni? Kenapa disebut macam ni? Sebab Nabi Musa ni adalah orang yang dia ada masalah dari sudut pertuturan dia kan. Lidahnya tu, mulutnya tu pernah disumbatkan dengan apa kita kata benda yang berapi lah, menyebabkan ada masalah pada lidah dia. Jadi cara dia nak patahkan hujah ni adalah dengan menyerang peribadi. Dan perkara ni kita maklumlah dari sudut ilmu debat, kalau seseorang itu tak memiliki hujah dan dia ni tak tahu nak tak ada hujah, tak ada nak patahkan hujah,
maka serangan peribadilah perkara yang paling mudah. Tapi orang tak nampak benda tu. Orang akan nampak, oh betul jugalah. Betul jugalah. Oh Firaun lebih baik daripada si Musa ni. Firaun tu sekian. Okay. Itu perkara pertama yang dilakukan oleh Firaun. Okay. Perkara pertama. Okay. Perkara yang kedua, kita tengok. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Syu'ara. Tengok surah Asy-Syu'ara, surah 26, pergi kepada ayat 34. Surah Asy-Syu'ara, surah 26, tengok pada ayat 34. Okey, apa kata Firaun? Qala, kata Firaun lil malak, kata Firaun kepada penguasa-penguasa dia. Bagi ibu-ibu yang baru ikuti kuliah saya ulang lagi sekali lah. Perkataan al-malak ni, al-malak adalah merujuk kepada penguasa. Firaun pemimpin atasan. Dia ada dia punya penguasa-penguasa dia lah. Kenapa dipanggil al-malak? Al-malak ni dia datang daripada perkataan malak, iaitu dipenuhi. Dipenuhi. Artinya ini adalah orang yang dipenuhi keperluan dia dan dipenuhi kehendak dia. Orang kaya lah. Semua keperluan dan kehendaknya dipenuhi. Okay, maksudnya orang kaya lah. Ini penguasa-penguasa pada kaum Nabi, pada kaum Firaun dulu. Jadi Firaun kata pada penguasa dia, lil mala'i haula in hadza la sahirun alim. Dia kata apa? Musa itu adalah ahli sihir yang paling alim, yang paling mahir lah. Okay. Kemudian tengok ayat 35. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri famadza ta'murun. Bukankah ia bertujuan untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu dengan sihirnya? Maka apa yang kamu syorkan? Tengok tuan-tuan Ayat 34 dia serang lagi sekali peribadi Nabi Musa. Sebab orang yang mula menyerang peribadi ni adalah orang yang tak memiliki hujah. Hujah mesti lawan dengan hujah. Bukan hujah dilawan dengan peribadi. Si fulan tu gagap lah, si fulan tu tempang lah. Sebab kebenaran dilihat pada hujah, bukan pada peribadi dia. Okay. Ayat 35 ni, ini nak menunjukkan semangat patriotik. Inilah saya sebutkan tadi, patriotik yang palsu. Ayat ni dikata Musa tu dia ni sihir sebab dia nak keluarkan kamu daripada negeri kamu. Kan semangat patriotik tu. Sebagai seorang pemimpin dia manipulate benda tu. Nampak macam petunjuk. Kalau dalam bahasa kita lah. Kalau seorang pemimpin ni dia kata apa? Kamu jangan sokong si fulan ni sebab si fulan tu akan gadaikan negara kamu ni kepada satu kumpulan. Kita dengar pun naik semangat kita. Ini perkara yang Firaun pun pernah buat dah. Okey, saya tak kata saya siapa ya. Tapi ini cara pemimpin manipulate, menipu rakyat. Okey, macam mana Firaun manipulate kaum dia, menyebabkan kaum dia nampak macam petunjuk. Nampak macam Rashid benda ni. Tapi kata Allah tak, dia bukan Rashid. Dia adalah satu kejahilan sebenarnya. Okey. Rakyat yang jahil akan mengangkat pemerintah yang jahil. Sebab pemerintah tu dipilih oleh rakyat lah. Kalau rakyatnya bagus, mestilah dia angkat orang yang paling bagus bagi sebagai pemerintah. Tapi kalau rakyatnya tak bagus, maka yang diangkat pun adalah pemimpin yang tak bagus. Okey. Jadi rakyat tak boleh kenal mana pemimpin yang bagus, mana pemimpin yang tak bagus. Nampak Ayat 35 Firaun manipulate. Dia gunakan semangat patriotik itu seolah-olahnya untuk mematahkan sokongan rakyat dia mula berpihak kepada Musa. Sebab Musa datang bawa mukjizat, bawa hujah-hujah yang lebih kuat, lebih jelas daripada Firaun. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, surah yang sama, cuma Cik Syikin turun lagi, tengok ayat 49. Okey, tengok pada ayat yang ke-49. Qala, kata Firaun, amantum lahu qabla an adhana lakum. Dia kata, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum kamu minta izin kepada aku? Okey, dia tunjuk macam tu Patut ke? Sebab dia nak mainkan perasaan. Saya ni dah bertahun-tahun memberi jasa kepada kamu tau.
Saya ni dah bertahun-tahun dah buat macam-macam pengorbanan, bangunkan negara kita ni. Ni Firaun katalah. Jadi takkanlah kamu nak mudah-mudah macam tu je. Orang pun fikir, sebab manusia ni sifat dia akan terhutang budi lah pada orang yang berbuat baik. Tuan-tuan pernah baca sejarah macam mana kerajaan Osmania jatuh? Macam mana kerajaan Osmania jatuh? Dan kenapa masyarakat Turki terlalu mencintai dan meninggikan Kamal Atatürk? Tuan-tuan pernah dengar ceritanya? Dia adalah kerana sebab kelemahan daripada pemerintah Osmania sendiri. Pemerintah Osmania lemah, sangat lemah. Di penghujung pemerintahan kerajaan Osmania, sangat lemah. Manakala Kamal Atatürk pula, dia menunjukkan semangat patriotik yang paling luar biasa. Dia tak meninggalkan rakyat Turki pada waktu itu. Bahkan dia adalah sebagai komander perang. Duduk di medan perang. Tak salah saya lebih kurang 7 ke 8 tahun. Dia berperang, mengorbankan seluruh hidup dia untuk rakyat Turki. Manakala pemerintah Osmaniyah meninggalkan rakyat Turki waktu itu. Okay. Jadi waktu tu kita akan tengok siapa yang lebih banyak memberikan pengorbanan dia. Betul kan? Kita nampak macam tu. Tapi dari satu sudut kita kena perhatikan juga siapa yang mendatangkan mudarat dan siapa yang mendatangkan manfaat. Benda ni sangat susah. Tapi itulah yang berlaku. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Benda ni ada orang dia gunakan macam-macam cara lah untuk dia mengaburi rakyat ataupun mengaburi manusia yang lain. Dia ni setia walaupun dia buat agenda macam tu, tapi dia setia, dia selamatkan kita, dia korbankan diri dia untuk kita. Kita rasa terhutang budi pada si fulan ni, tapi kesannya besar, kesan sangat besar. Okey, benda tu sebenarnya kena menjadi ni. Dan bagi orang mukmin pula dan penguasa-penguasa mukmin, sepatutnya dia faham tanggungjawab lah. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Sebab setiap penguasa mukmin ni dia mesti jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan dia lah. Kalau dia faham benda tu, dia tahulah tanggungjawab dia macam mana. Tapi itulah yang berlaku. Qadar Allah yang Allah telah tetapkan pada negara Turki. Zaman itulah jatuhnya kerajaan Osmania, naik kerajaan Kamal Atatürk. Okey. Baik, kemudian Allah Taala sebut innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Firaun, sesungguhnya dialah Musa, ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir. Okey. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Kamu ikutlah dia, nanti kamu tahulah. Dekat itu Mula-mula dia suruh minta izin pada dia. Nak beriman dengan Musa, minta izin Firaun. Kalau fikir-fikir kenapa nak kena minta izin? Tapi manusia lupa. Waktu itu dia rasa dia terhutang budi dengan Firaun. Dan yang kemudiannya Firaun bagi satu gambaran. Kalau kamu ikut dia, ikutlah. Kelak kamu tahu dan kamu kenal siapa Musa tu. Siaplah kamu. Dan benda ni susah untuk rakyat Mesir ketika itu nak buat pertimbangan. Kenapa? Sebab yang cakap itu Firaun. Dia merupakan bapa angkat kepada Musa. Dia ada satu macam perhubungan dari sudut kekeluargaan, walaupun hanya keluarga angkat. Benda tu sangat susah bagi rakyat Mesir tu nak buat satu pertimbangan. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Benda tu sangat sukar. Okay, apa yang cakap tu adalah Firaun, bapa angkat kepada Nabi Musa AS. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Kata Firaun, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang dan kemudian aku akan memalang kamu semuanya. Dia akan saliblah semuanya. Okey. Dalam ayat ni nak tunjukkan Firaun telah memutarbelitkan fakta. Okay? Benda yang fakta dia putar belit. Akhirnya dia menjadi satu, apa istilah kita hari ni macam satu dia bukan teori konspirasi, apa ada istilah lah, saya tak tahu macam agenda, ada benda di sebaliknya, benda yang benar, yang fakta nampak auta, yang auta nampak fakta. Okey, dan itu benda yang Firaun gunakan. Nampak macam betul, tapi Allah kata tak, Firaun tak betul. Dia adalah membawa perintah yang jahil, kekafiran, dan juga satu perintah yang membawa kepada kebencian di antara mereka. Okey, baik, itu yang dimaksudkanlah. Kembali pada surah Hud ayat yang ke-97. Okey. Baik. Alright. Kita tengok itu antara yang Allah Taala sebut tentang Firaun.
Sengaja saya bawa nota ni supaya tuan-tuan boleh nampak yang mana bukan senanglah mereka yang hidup pada zaman tu nak menghadapi Firaun. Okey. Apatah lagi zaman tu majoriti pula. Sudah tentulah minoriti akan melihat majoriti. Majoriti beriman dengan Firaun, takkan kita dia agak sukar waktu tu. Kita nak ikut majoriti ke kita nak ikut minoriti? Jadi panduan daripada agama ni bukan ikut majoriti ataupun minoriti, tapi melihat dengan kebenaran. Ikutlah yang benar. Itu adalah perintah. Sebab itu jangan setia membuta tuli. Okey. Baik, ayat 98. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun yaqdumu qaumahu. Firaun ni dia akan berjalan di hadapan kaum dia. Kalau sini terjemahkan yaqdum ni iaitu dia akan mengetuai, macam satu penguasa dia berjalan, dia akan jalan di hadapan dan diikutilah dengan dia punya pembantu dia, penguasa dia, orang kaya dia, div kehormat duduk belakang lah, dia duduk depan. Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita seperti mana Firaun dia berjalan dengan sombongnya, wa innahu tagha, kata Allah, dia melampaui batas, dia yang paling berkuasa, kaum dia semua taat pada dia, sembah dia. Maka di hari akhirat Firaun pun akan jalan di hadapan dan pengikut-pengikut dia akan follow dia. Cumanya dia berjalan fa'auradahumun nar. Firaun akan mendatangi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa pengikut-pengikut ni ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dia bawa pengikut dia ikut cakap dia yang batil tu, rupa-rupanya di hari akhirat dia akan bawa pengikutnya ke neraka Allah Taala. Sebab itu siapa yang kita follow tu, kita kena follow menggunakan akal lah. Gunakan akal dan gunakan ilmu. Tak semuanya kita ikuti. Perlu lihat. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan saya susah nak sebut tapi macam mana bagi contoh di dalam satu majlis, contoh ni mungkin tuan-tuan boleh nampak lah yang berlaku. Bila ada seorang tokoh ataupun seorang yang ada sedikit penghormatan pada dia menyebutkan sesuatu dan dia membodoh-bodohkan bangsa dia, tak ada orang pun yang bersuara, semua orang diam, dengar je. Semua orang diam. Kenapa tak ada orang bangkit dan menafikan? Kenapa kamu cakap macam ni? Tak ada. Dia ikut je. Macam seolah-olahnya terkunci mulut dia. Okey? Terkunci mulut dia. Saya membayangkan lah, ni bayangan saya lah, bayangan saya. Boleh jadi penguasa-penguasa di zaman itu, di zaman Nabi Musa ni, dia follow Firaun sama ada dia taksub ataupun dia memang setia membuta tuli, ataupun mulutnya itu telah disumbat dengan harta dan kekayaan, menyebabkan dia jadi pekak dan dia jadi bisu lah. Apa sahaja yang dilakukan oleh Firaun, kita follow je. Sebab dia telah disumbatkan dengan harta, disumbatkan dengan kekayaan. Dia tahu kalau dia membantah, dia akan kehilangan segalanya. Jadi nak ataupun tidak, kita follow je lah. Kita ikut je lah, tak cakap banyak. Cakap banyak, kita susah. Kita ikut, kita senang. Boleh jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi perkara itu sangat-sangat sukar. Okay, sangat-sangat sukar. Kita jadi berbelah bagi. Macam mana kita nak, itu sangat sukarlah apabila kita terikat dengan seseorang adalah kerana dia mengikat kehidupan kita. Dan ini berlakulah di dalam mana-mana ajaran sesat. Okay? Pendidikan, dia yang bagi. Kumpulan dia yang bagi. Pekerjaan, kumpulan dia yang bagi. Gaji, kumpulan dia yang bagi. Akhirnya bila dia nampak sesat, dia susah nak keluar. Dia susah nak keluar. Kalau dia keluar, dia tahu, kalau saya keluar, saya akan susah. Saya tak boleh bekerja. Saya tak ada pendapatan. Saya tak ada pendidikan. Jadi susah. Ini berlaku. Tadi saya ada pertemuan lah dengan penguat kuasa di bawah Jabatan Agama Islam. Antara yang kami bualkan tadi dengan bahagian-bahagian penguat kuasa ni, iaitu tentang ajaran-ajaran sesat. Kenapa pengikut ajaran sesat ni susah nak keluar? Sebab itulah dia pegang keperluan-keperluan hidup pengikut dia. Bila pengikut dia tahu benda ni salah, dia susah nak keluar. Sebab keperluan hidup tu dipegang. Dan yang kedua dari sudut isu keselamatan. Kamu keluar, kamu tak boleh duduk dengan isteri kamu.
Ini saya tak payah sebutlah, ada kumpulan-kumpulan yang sampai hari ini masih lagi aktif. Kamu tak boleh. Kalau kamu nak keluar, kamu kena ceraikan isteri kamu. Suami kena ceraikan isteri, kena berpisah dengan ahli keluarga. Benda tu yang paling susah. Dia ancam keselamatan mereka. Boleh jadi itu yang berlaku kepada Firaun dan juga pengikut-pengikut dia. Membuatkan mereka jadi pekak dan jadi isu. Ikut sajalah apa kata Firaun. Jadi Allah Ta'ala hina Firaun seperti mana dia duduk di hadapan kepada pengikut-pengikut dia. Di hari akhirat, dia pun akan duduk di hadapan bersama dengan pengikut-pengikutnya, tapi dia akan mendatangi neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan mendatangi neraka Allah. Okey, dia berjalan ramai-ramai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Sekarang kita tengok surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 36. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 36. Okey, ayat 36. Kita tengok Allah Ta'ala sebut wallazina kazzabu biayatina. Orang-orang yang mendustakan perintah kami, ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan mereka yang angkuh, sombong diri daripada mematuhinya. Okey, perkataan wastakbaru ni apa maksud sombong? Sombong ni ada dua lah. Pertama, dia merendahkan, meremehkan orang lain. Yang kedua, menafikan kebenaran. Ini maksud sombong. Kebenaran depan mata, dia nafikan. Saya tak ikut lah, itu sombong. Ataupun dia merendah-rendahkan orang lain. Itu pun adalah sombong. Okay. Jadi Allah Ta'ala sebut, dia mendustakan perintah kami dan dia sombong daripadanya. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka ni selama-lamanya. Di dalam surah An-Naba ataupun di dalam surah yang lain di juzuk 30, saya tak ingat surah yang mana, surah An-Naba rasanya, ataupun surah saya tak ingat, tapi awal-awal daripada juzuk 30 tu Allah Ta'ala sebut penghuni neraka ni akan diazab dalam neraka, iaitu ahqaba. Allah kata ahqaba, dia duduk dalam neraka dengan ahqaba. Ahqaba ni dia datang daripada perkataan hukum. Hukum ni artinya dia mengalami tempoh azab selama 80 tahun. Ini pengiraan bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni bila sebut ahqab, dia adalah plural kepada perkataan hukum. Satu hukum 80 tahun. Kalau ahqab plural, maksudnya 80 tahun kalikan dengan 3. Itu minima dia. Dia mungkin lebih. Maknanya 8, 16, 24. 240 tahun satu tempoh. Okay, satu tempoh. Itu tempoh azab. Nak cerita khalidun, dia kekal selama-lamanya. Azab tu terlalu lamalah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah sambung lagi, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba au kadzdzaba biayatihi. Tengok Allah Ta'ala sebutkan, maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah ataupun yang mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia daripada apa yang tersurat bagi mereka. Hinggalah apabila datangkan kepada mereka, iaitu utusan-utusan kami, malaikat yang akan mengambil nyawa. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Qalu, lalu mereka pun berkata, ainama kuntum tad'una min dunillah. Mereka akan ditanya, manakah sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah selain daripada Allah? Mana? Yang kata nak bantu kamu tu mana? Qalu, maka mereka kata, dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Okay? Lalu mereka menjawab, semuanya itu hilang lenyap daripada kami. Dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun lagi tuan-tuan. Tengok lagi. Okey, ayat 38 pula. Qalu dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jin wal ins fil nar. Lalu Allah pun berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan umat-umat terdahulu daripada kamu, kalangan jin dan juga manusia.
kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Tiap-tiap umat yang masuk ke dalam neraka itu akan mengutuk akan saudaranya, iaitu golongan mereka sendiri. Hatta idza daraku fiha jami'a, hinggalah apabila mereka berhimpun di dalamnya. Okey, semua dah berhimpun dah. Qalat, maka mereka pun akan berkata, ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna faatihim azaban di'fan minan nar qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Tuan-tuan tengok ayat 38 ni tuan-tuan. Cik Syikin turun sikit biar nampak terjemahan kat situ. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Golongan yang akhir akan berkata kepada golongan yang awal. Yang mengikuti ni akan bagi tahu pada siapa yang mereka ikut. Maksudnya pemimpin tu, yang dipimpin akan berkata pada yang dipimpin. Dia kata apa? Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang menyesatkan kami. Tengok. Orang yang dipimpin akan salahkan pemimpin. Okay? Mereka inilah yang sesatkan kami. Oleh itu, berikanlah kepada mereka itu azab di'fan minan nar. Azab yang berganda daripada neraka. Kalau kau azabkan kami macam ni, pemimpin yang sesat ni, kau tambahkan lagi azab berkali ganda. Itu maksud dia lah. Punyalah marah pada pemimpin-pemimpin tu. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab seksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Semua orang akan diazab. Kenapa? Sebab kenapa kamu tak gunakan akal dahulu untuk berfikir? Kamu follow je, kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hidayah ni dia ada 4. Hidayah ni ada 4. Hidayah yang pertama namanya fitrah. Allah berikan kita fitrah. Okey? Semua manusia ni dia boleh uruskan kehidupannya secara fitrah. Dia diberikan hidayah, hidayah kauniyah. Kedua, Allah berikan kita hidayah melalui panca indera. Panca indera kita berfungsi, diberikan akal, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan dan segala macam. Dua benda yang Allah beri, Allah dah siap-siapkan dah, install pada diri manusia dah, complete. Dua lagi Allah suruh kita usahakan, iaitu hidayah untuk kita mentauhidkan Allah. Dengan panca indera kita berfikir, betul ke saya buat? Betul ke kehidupan kita ni? Supaya kita mencari kebenaran tu. Hidayah mentauhidkan Allah. Keempat, iaitu hidayah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bila di hari akhirat, yang dipimpin akan menyalahkan pemimpin yang menyesatkan, dua-dua Allah Ta'ala humban dalam neraka. Sebab apa? Sebab kamu dah diberikan akal dulu. Kamu dah berikan pendengaran. Kamu dah diberikan penglihatan. Fitrah kamu dah diberikan. Kenapa tak gunakan semua itu untuk mencari kebenaran? Kenapa ikut je? Kenapa taksub je? Yang itu Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada manusia. Dalam masa sama ayat ini menunjukkan yang dipimpin tak puas hatilah. Saya sesat sebab dia yang sesatkan saya. Tapi benda tu tak berguna dah. Sebab dua-dua merugi, memilih kesesatan sebagai pilihan dalam kehidupan. Okey, kita turun lagi tengok ayat dia. Ayat 39. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Dan berkatalah golongan pertama, ketua-ketua ni yang memimpin di antara mereka kepada golongan yang dipimpin. Dia kata apa? Maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan atas kami. Allah berfirman, oleh itu rasalah kamu azab seksa disebabkan apa yang telah kamu usahakan. Yang dipimpin diseksa, yang memimpin pun diseksa. Turun lagi Allah kata, innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan perintah kami dan angkuh daripada mematuhinya, tidaklah sekali kami akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga unta masuk di dalam lubang jarum. Ini cerita benda tu takkan berlaku lah. Kamu takkan dapat buat juga. Takkan dapat buat juga. Sebab itu adalah keputusan kamu di dunia. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan.
lahum min jahannam mihadun wa minhum fawqihim ghawash wa kadzalika najzi zalimin. Maka disediakan untuk mereka itu adanya hamparan-hamparan daripada neraka. Adanya mihad, adanya mihad, hamparan-hamparan daripada neraka. Wa min fawqihim, dan di atas mereka adanya ghawash, iaitu lapisan-lapisan daripada neraka. Atas bawah dikelilingi dengan neraka Allah. Wa kadzalika najzi zalimin. Demikianlah Allah memberikan balasan pada orang yang zalim. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia memilih untuk mengikuti kesesatan. Sedangkan Allah dah berikan dia nikmat hidayah fitrah dan nikmat hidayah panca indera. Tapi memilih untuk melakukan kesilapan. Di sini saya sebutkan, saya ulang lagi sekali. Isu dalam kisah Nabi Musa dan Firaun ni adalah kesetiaan yang membuta tuli. Mengikuti tanpa menggunakan kebijaksanaan. Ikut je lah. Orang tu buat salah pun ikut je lah. Okay, seolah-olahnya tak apa, nanti dekat sana dia jawab lah, kita ikut je dia. Seolah-olahnya kita tak diberikan akal untuk membuat pertimbangan. Okay, yang itu Allah Ta'ala sebut. Okay, kita balik pada surah Hud ayat yang ke-98. Okay, surah Hud ayat yang ke-98. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa bi'sal wirdul mawrud, kata Allah. Wa bi'sal, dan seburuk-buruk al-wirdu. Al-wirdu ni iaitu mendatangi. Al-mawrud, tempat yang didatangi. Okey. Okey, kalau tengok terjemahan dekat sini, dia terjemah seburuk-buruk tempat yang dimasuki adalah neraka. Okey, kita tengok pada literal ayat dulu, kalimah bil kalimah. Wa bi'sa adalah maksudnya seburuk-buruk. Al-wirdu, okey, al-wirdu ni dia ada dua maksud. Yang mendatangi. Al-wirdu ni mendatangi. Sebahagian daripada tafsiran iaitu al-wirdu ni artinya adalah dahaga. Dahaga. Okey, al-wirdu ada dua lah. Satu dahaga, satu lagi yang mendatangi. Al-mawrud adalah tempat yang mereka datangi. Perhatikan. Kebiasaan Allah Ta'ala akan sebut hari akhirat ni adalah tempat kembali. Betul? Akhirat selalu Allah Ta'ala sebut tempat kembali. Tapi pada cerita Firaun ni, Allah Ta'ala cerita iaitu neraka itu tempat yang mereka datangi. Kenapa tuan-tuan? Dia bukan lagi tempat kembali, tetapi dia adalah tempat yang mereka datangi. Bukan tempat kembali, tapi tempat mereka datangi. Sebab nak bagi tahu kepada kita, perbuatan mereka itu, mereka telah melampaui batas dengan sengaja. Okay, mereka mendatangi, melampaui batas dengan sengaja atas perbuatan mereka. Mereka sendiri yang mendatangi ke neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi menarik dekat sini sebab perkataan al-wirdu ni diterjemahkan juga sebagai dahaga. Sebab orang dahaga ni macam mana tuan-tuan? Suruhlah dia buat apa pun. Terjun kolam ke, suruh dia buat benda yang tak munasabah ke, luar daripada kotak fikiran ke, benda yang memalukan, saya tak peduli lah. Yang penting saya dapat hilangkan dahaga. Okay? Macam di dunia lah. Seorang yang bekerja memerlukan kepada gaji. Dia memerlukan kepada pendapatan. Majikan suruh apa saja. Kalau majikan yang baik, baguslah. Dia akan membayar pendapatan itu dengan sejumlah yang adil kepada dia punya staff dia. Tapi datang majikan yang bukan-bukan, dia suruh buat maksiat lah, dia suruh tu. Ingat tak ada cerita yang berlaku di Malaysia? Dia ada bodyguard dia puasa kan. Lalu dia marah bodyguard dia, kenapa kamu puasa? Tuhan kamu tu mana bagi kamu makan? Aku yang bagi kamu makan. Dia pukul yang bodyguard dia. Lalu sampailah ke laporan polis kan. Barulah kita tahu isu tu. Nampak Sebab manusia ni bila dia dahaga, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat apa sahaja. Yang penting dia dapat hilangkan dahaga dia. Dia hilang rasional dia, pertimbangan dia. Allah nak bagi tahu macam itulah. Pengikut-pengikut pengikut Firaun ni menjadikan mereka ikut Firaun ni membuta tuli dah. Boleh jadi sebab keperluan hidup dia ataupun kehidupannya telah dipegang oleh Firaun. Okey? Jadi mereka itu akan mendatangi neraka Allah
adalah dengan tempat yang mereka datangi adalah seburuk-buruk tempat. Okay, itu Allah Ta'ala nak beri gambaran lah. Yang ni kita dah bincang tadi, yang saya sebutkan tadi. Boleh jadi keperluan hidup dia dipegang, kan? Sebab itu dia dipekakkan telinga, dibisukan mulut dia. Sebab kamu cakap banyak, kamu bermasalah. Kalau tu kamu ikut sajalah. Jangan banyak soal. Banyak soal, banyak masalah. Tak banyak soal, tak banyak masalah. Pun macam tu lah. Seolah-olahnya orang yang dahaga. Ikut je. Tak boleh nak cakap apa dah. Masalah lah. Okey. Selesai. Ayat 98. Ayat 99. Okey. Baik. Saya minta maaf. Cik Syikir minta maaf. Cuba tengok surah Al-Ahzab. Tengok sikit. Surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33. Ayat 67, 68. Okay. Ini lebih kurang sama juga macam ayat tadi. Cuma saya sebab dah buat nota, saya nak tunjuk pada tuan-tuan je. Tuan-tuan boleh tambah-tambahkan lagi lah nota tuan-tuan. Okay. Surah Al-Ahzab. Surah 33, ayat 67. Allah Ta'ala kata, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. Penghuni-penghuni neraka Allah ni akan kata pada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Okay. Inna ata'na, sesungguhnya kami ini dulu taat kepada siapa? Sadatana, tuan-tuan kami. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka lah yang menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Kalau tuan-tuan tengok ayat sebelum ni, jalan yang benar itu adalah jalan Rasul. Ini yang penghuni neraka sesalkan. Okay, penghuni neraka menyesal di hari akhirat. Kenapa kami tak ikut jalan Rasul? Kenapa kami tak ikut jalan Rasul? Kenapa kami mengikut jalan tuan-tuan kami dan pembesar-pembesar kami? Okay, manusia ni diberikan akal. Ingat gitu kan, diberikan akal kita ni, diberikan kita panca indera. Jadi nilailah kebenaran dengan sebaik-baiknya. Jangan kita buat keputusan yang salah. Okay, jangan buat keputusan yang salah. Lalu disebut lagi ayat 68. Rabbana atihim, wahai Tuhan kami. Atihim, berikanlah kepada mereka. Siapa mereka tu? Iaitu pembesar-pembesar tadi. Pemimpin-pemimpin tu. Di'fain minal azab. 2 kali azab pada mereka. Tolonglah. Kau 2 kali azab pada mereka. Kau timpalah pada dia. Marah. Yang mengikut ni, follower ni, yang dipimpin ni kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Punya marah. Tolonglah azab mereka 2 kali ganda. Wal'anhum la'nan kabira, dan kau laknatlah dia dengan sebesar-besar laknat. Laknat yang paling berat. Kau timpalah pada mereka. Mereka dijahatlah. Ini ucapan daripada pengikut kepada pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti. Okay? Ini semua dialog-dialog yang Allah dah rekod dalam Quran, tuan-tuan. Jadi kita ni nilailah, lihat semula dalam kehidupan kita. Kita berada di mana? Hanya mengikuti sahaja, follow sahaja, ataupun kita dah mula berfikir, menilai yang mana yang benar. Dan jalan yang paling selamat sudah tentulah jalan para rasul. Okay? Jalan yang paling selamat adalah jalan para rasul. Jangan sampai kita mengingkari jalan para rasul kerana adanya pemimpin-pemimpin yang kononnya nampak macam rasyid, petunjuk, tapi rupanya adalah kekufuran dan kejahilan. Okey, baik, kita tengok kemudian ayat yang ke-99 surah Hud. Patah balik, minta maaf ya. Usia Cik Syikir ni. Okey. Tak apa, teacher. Okey, baik, terima kasih. Tengok surah Hud, surah yang ke-11 ayat 99. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu selalu diikuti dengan laknat. Okay, mereka itu selalu diikuti dengan laknat. Okey. Dan juga di hari kiamat. Perhatikan dekat sini Allah Taala sebut perkataan mereka itu diikuti dengan laknat. Laknat dekat sini merujuk kepada laknat di dunia. Okey. Wa yaumal qiyamah, dan juga waw ni kan dan juga laknat di hari kiamat. Dunia mereka dilaknat, akhirat pun mereka dilaknat. Okey. Dunia dilaknat, akhirat pun dilaknat.
Kalau kita tengok pada tafsiran, okay, kata Al-Hafiz Ibn Kathir, ayat ni menunjukkan kepada kita iaitu kami ikutkan kepada mereka tambah seksa neraka dengan laknat di dunia. Maksudnya dunia dia dapat laknat, akhirat pun dia dapat laknat. Artinya pada ayat ini kata Mujahid iaitu mereka mendapat 2 kali laknat. Mereka dapat 2 kali laknat. Dunia dapat laknat, akhirat pun dapat laknat. Apa maksud laknat? Laknat ini artinya dihalangi daripada rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni terhalang daripada rahmat Allah. Tidak ada lagi belas kasih Allah pada seseorang. Itu laknat, Allah Taala laknat dia. Boleh jadi kita juga terjemah sebagai satu kutukan lah. Firaun tak ada orang puji dia, semua orang kutuk dia. Pergilah mana-mana semua orang kutuk dia. Bayangkan kalau dia hidup macam mana keadaannya? Dia dikutuk, dihina. Asal jahatnya Firaun. Asal jahatnya Firaun. Cuba kita macam tu tuan-tuan. Asal jahatnya kita, stres kita. Asyik saya je saya tak buat pun saya juga. Kan asal jahatnya kita. Allah Taala jamin Firaun tu dia dapat laknat di dunia dan dia juga dapat laknat di hari akhirat. Okey? Kiranya dia memang orang yang benar-benar merugilah. Betul-betul rugi Firaun ni. Dunia akhirat dia tak dapat apa-apa pun. Laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dan juga di hari akhirat. Okey, kita boleh ke kutuk-kutuk Firaun ni? Saya tak pandai jawab lah. Saya tak pandai jawab. Boleh ke kita kutuk Firaun? Menarik soalan ni. Nampak macam mudah soalannya. Bagi saya masa boleh? Saya Boleh Ustaz. Sebab boleh? dia dah mati. Sebab dia dah mati. Sebab dia dah mati Macam Abu Lahab pun dia kena kutuk sebab dia dah mati. Kalau dia hidup lagi kita tak boleh kutuk dia. Terima kasih. Terima kasih Puan Nur Huda. Okay. Tapi terima kasih Puan Nur Huda bagi pandangan. Saya cuba double check. Betul sebab dia dah mati kan. Kalau dia hidup kita tak boleh katalah. Tapi apa dalilnya? Saya duk fikir dalilnya sebab dia silakan Puan Cik. Yang saya pernah dengar lah, saya tak ingat ustaz mana yang bagi tahu. Dia kata sebab Allah dah kutuk dia dalam Quran. Jadi kita bolehlah kutuk. Okey. Satu kita kena tahu sebab Allah tu Tuhan kan dan kita ni makhluk. Allah kutuk kita pun kutuk kan. Sekejap. Saya ada benda yang saya sebab Allah dah specify macam Abu Lahab, macam Firaun kan. Allah dah specify this 2%, only this 2% saja yang kita boleh kutuk according to the Ustaz lah, Allahualam. Okey. Baik, terima kasih. Saya rasa macam tu juga. Tapi saya ada benda yang macam menghalang saya untuk katakan ya. Saya macam ada benda. Mungkin dari sudut saya tak tahu nak kata macam mana. Okey, tak apa-apa. Nanti saya minta maaf kepada Kak Mira, nanti saya cuba cari. Okey, saya cuba cari. Boleh jadi betul juga, betul kan? Sebab benda tu jelas, kutukan daripada Allah kepada Abu Lahab memang dia dijamin sebagai penghuni neraka dan juga kepada kepada Firaun kan. Tapi ada benda yang kita kena tahu, okey. Mungkin saya duk fikir macam ni. Mungkin kita boleh kutuk dari sudut perbuatannya tapi bukan pada pelakunya lah. Tapi beza sikitlah Firaun dengan Abu Lahab ni. Dia special case. Kan, dia special case. Tak apa. Nanti saya minta maaf saya tak dapat jawab. Nanti saya cuba tengoklah yang mana-mana nanti. Nanti kalau saya boleh jawab saya jawab nanti insya-Allah Okey. Baik, terima kasih Kak Mira. Soalan yang nampak macam mudah tapi sebenarnya dia membawa kita berfikir kan. Untuk kita tengok betul ke Okey. Okey. Baik, kita tengok ayat yang ke-99 ni Allah kata apa? Bi'sal rifdul marfud. Tengok Allah Taala kata bi'sal rifdul marfud. Tadi Allah kata bi'sal wirdul maurud. Okey. Sekarang Allah kata bi'sal rifdul marfud. Di sini disebut adalah laknat tadi tu daripada Allah untuk Firaun dan pengikutnya di dunia dan di hari akhirat ni adalah bi'sal rifdu, seburuk-buruk rifdu. Rifdu ni dia diertikan sebagai pemberian ataupun satu
kurniaan. Itu ar-rifdu. Ar-rifdu ni maksudnya kurniaan, pemberian, hadiah. Ini sebenarnya macam satu ejekan lah. Satu kita kata macam satu herdikan Allah Ta'ala kepada mereka. Okay? Benda yang kita kata kutukan tadi tu, tapi diterjemahkan sebagai hadiah. Sebagai satu pemberian. Oh, itu satu penghinaan sebenarnya. Tuan-tuan ingat tak dulu ada satu kes di negeri Selangor, ada seorang yang dipetua diberikan hadiah, tapi dapat hadiah penyapu. Kan? Kita dengar, ini satu penghinaan. Dia dapat hadiah, diberikan hadiah atas prestasi dia, tapi anugerah yang dia dapat penyapu. Itu satu penghinaan kan? Jadi macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut pemberian yang Allah berikan kepada Firaun dan pengikutnya adalah ar-rifdu. Pemberiannya adalah bitsa, seburuk-buruk pemberian. Al-marfud, benda yang diberikan kepada mereka. Tapi tuan-tuan, perkataan ar-rifdu dan juga perkataan al-rafdu ni dia berkongsi. Iaitu dia berkongsi dengan perkataan pertolongan dan juga perkataan mendukung. Dia seolah-olahnya macam Allah nak beri ada dua maksud sebenarnya. Dalam satu kalimah tapi ada dua maksud. Macam mana kamu dukung dia, mendukung pandangan dia, mendukung perintah dia, kamu membantu dia dengan kebatilan dan kesesatan, maka aku berikan kepada kamu inilah kurniaan atas kesetiaan kamu. Macam tu. Okay? Kamu tolong dia, kamu dukung dia, walaupun kamu tahu ni sesat ni, batil ni, tapi kamu angkat dia, julang dia juga. Aku beri kamu satu pemberian, kurniaan aku kepada kamu. Okay? Sebab kamu sama-sama dalam kebatilan. Sama-sama dalam keadaan keburukan. Iaitu laknat daripada Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Okay? Sampai satu kalimah ni Allah Ta'ala sebut dia memberikan maksud yang sangat luas. Okay? Sebab selalunya perkataan pemberian Allah gunakan dengan macam-macam perkataan. Yukti, kadang-kadang Allah guna perkataan yukti, diberikan. Tapi sengaja di sini gunakan perkataan ar-rifdu. Dia macam satu hadiah, satu kurniaan. Tapi dalam masa sama dia juga memberi maksud pertolongan dan juga dukungan. Okay? Kamu dukung benda yang jahil, kamu sokong benda yang jahil, aku berikan kamu kurniaan. Okay? Tapi seburuk-buruk kurniaan lah atas kesetiaan kamu dalam perkara yang batil. Okey, baik, selesai cerita tentang Musa dan selesai cerita tentang Firaun. Kita tengok ayat yang ke-100. Baik, pada ayat yang ke-100, kenapa Allah datangkan cerita para rasul? Kalau tuan-tuan ingat lagi, kita ada berapa rasul yang kita cerita dalam kitab ni? Dalam surah Hud. Berapa nabi yang Allah cerita dalam surah Hud? Berapa nabi? Berapa nabi? Ada berapa nabi yang Allah cerita dalam surah Hud? Pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah datangi cerita Hud alaihissalam. Kemudian Allah cerita tentang Saleh alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah cerita tentang Lut alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang Shu'aib alaihissalam. Kemudian Allah cerita tentang Musa alaihissalam. Ada 7 cerita Rasul ataupun Nabi yang Allah Ta'ala utuskanlah. Jadi, kenapa banyak sangat cerita Rasul ni? Cerita Nabi ni, kalau ingat mukadimah surah Hud ni diturunkan pada awal zaman Nabi di kota Mekah. Okay? Satu, dia memberi ancaman kepada orang musyrikin Quraisy. Jangan main-main dengan Muhammad. Okay? Sebab Muhammad ni siapa? Kamu kena ingat. Dia adalah utusan Tuhan. Kamu tolak dia, berarti kamu tolak seluruh para rasul. Dan dia memberi khabar gembira kepada orang yang beriman. Okay. Tapi apa mesej yang Allah Ta'ala nak ceritakan melalui kisah para rasul ni? Banyak yang Allah didatangkan ni. Tengok ayat yang ke-100. Allah Ta'ala sebut, Dzalika min amba'il qura. Ini adalah sebahagian. Allah gunakan perkataan min dekat sini. Min. Min dekat sini artinya min at-tab'id. Iaitu sebahagian. Bukan semua cerita Rasul. Kita rasa macam banyak dah. Ada 7 cerita Rasul Allah sampaikan. Tapi Allah kata ini baru sebahagian. Ini baru sikit je cerita Rasul ni. Amba kata Allah. Iaitu khabar-khabar daripada Al-Qura.
negeri ataupun Al-Quran ni kampung lah yang telah Allah binasakan. Tengok perkataan ambak ni kita pernah tengok surah An-Naba berarti berita besar. Kalau khabar, al-khabar berita, An-Naba berita, sama je maksud dia. Al-khabar, An-Naba ni berita. Bezanya al-khabar ni berita biasa je, laporan biasa. Kalau An-Naba dia adalah main issue ataupun berita utama. Kalau duduk di surat khabar tu dia front page. Isu yang digembar-gemburkan, isu yang orang berikan perhatian, isu yang orang sedang bercakap. Itu amba. Sebab itu para nabi disebut sebagai an-nabiyyu. Mereka yang membawa khabar besar. Mereka bawa khabar besar. Apa khabar besar ni? Ada 3 benda. Kalau tengok dalam surah An-Naba ada 3 isu yang dibincangkan. Isu tentang Al-Quran, isu tentang kerasulan, dan isu tentang Yaumul Qiyamah. Okey, tu cerita dia lah. Jadinya dekat sini Allah Ta'ala cerita apa? Kami datangkan kepada kamu ni berita besar. Cerita tentang negeri-negeri yang dihancurkan. Kisah Nabi-Nabi terdahulu. Naqussu alaika, yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Allah gunakan perkataan kami ceritakannya kepada kamu. Kenapa Allah katakan kami ceritakan? Sebab nak bagi tahu cerita ni bukan direka-reka, tetapi cerita yang dijadikan sebagai wahyu. Sebab itu kisah Nabi yang kita bincang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah quotekan dialog mereka. Siapa boleh buat cerita macam tu? Kalau kita boleh cerita umum lain kan? Kita cerita je zaman tu. Cerita tentang, contohlah di Melaka, sejarah para beswara. Kita ceritalah para beswara ni datang daripada sekian tempat, lalu dia datang sekian tempat, lalu dia macam ni, dia macam ni. Kita boleh cerita. Tapi dialog yang berlaku tu boleh cerita? Tak boleh cerita. Melainkan mesti ada sandaran dia. Macam mana kita tahu dialog yang diucapkan? Kita tengok ayat sebelum-sebelum ni. Setiap para rasul tu Allah quotekan setiap dia punya dialog, ucapan dia. Nak tunjukkan macam mana Nabi tahu. Sebab naqussu alaik, Allah yang ceritakan kepada Nabi SAW. Maka tak tertolaklah benda ni. Berita-berita ni tak tertolak. Sebab dia autentik. Dia sahih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa Allah cerita para rasul ni, para nabi ni? Ibu-ibu yang dirahmati Allah kena ingat satu perkara. Seperti mana tubuh yang sakit perlukan ubat, umat ni sangat memerlukan rasul dan nabi dalam kehidupan dia. Bahkan lebih lagi. Seperti mana tubuh kita sakit perlukan kepada ubat, perlukan doktor untuk berikan ubat kepada kita, umat ni, manusia ni perlukan nabi lebih lagi daripada itu. Punya penting para rasul dan para nabi ni dalam kehidupan kita. Dia lebih penting daripada ubat kepada orang yang sakit. Sangat-sangat penting. Baik, kenapa penting? Kita tengok ada beberapa perkara yang Allah highlightkan. Okey. Pertama, kenapa penting cerita para rasul ni? Cerita para nabi ni? Sebab itu benda ni penting. Kalau kita tak rasa penting, kita tak akan tahu cerita para nabi ni. Kisah Nabi Adam cerita apa? Kisah Nabi Musa cerita apa? Kisah Idris kisah apa? Kisah Shu'aib kisah apa? Kita tak boleh tahu pun. Dan tak nak ambil pengajaran sebab kita tak rasa penting. Okey. Okey, terima kasih Puan Shima. Nanti kita tengok Alright. Pentingnya dekat sini, tengok pentingnya kisah para nabi ni Allah Taala sebut di penghujung surah Hud sendiri. Okey, tuan-tuan tengok iaitu pada ayat 120 surah Hud. Cik Syika tengok surah Hud ayat 120. Okey, Allah Taala kata apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan setiap berita daripada kisah rasul itu kami ceritakan kepada kau wahai Muhammad adalah sebagai nuthabbitu bihi fu'adak, adalah untuk menguatkan jiwa kamu. Kisah para rasul ni adalah sebagai penguat jiwa. Contoh, kalau dalam hidup ni kita pernah jatuh, kita pernah rugi, tiba-tiba datang si fulan ni dia bawa cerita, saya ni pun dulu pernah rugi, awak rugi 100,000, saya pernah rugi 700,000. Apa kita rasa?
weh, dia ni rugi 700,000 pun boleh berjaya, saya yang rugi 100,000 ni sepatutnya boleh lagi lah bangkit, sebab kita ada sesuatu yang kita jadikan sebagai sandaran. Sebab itu kisah para nabi ni Allah Ta'ala tunjukkan dia punya ujian-ujian yang sangat berat. Sebab kisah para rasul ni yang penting sebenarnya bukan keberhasilan tu. Keberhasilan tu Allah dah tetapkan. Pengajaran kisah para rasul ni adalah pada proses dia. Proses dia. Okay? Macam mana para rasul dakwah, macam mana dia terima ujian, macam mana dia terima tekanan. Benda tu proses. Benda itulah yang sebagai musabbitu bihi fuada, iaitu yang menguatkan jiwa kita. Nabi SAW kematian seluruh anak dia. Seorang je yang tinggal waktu Nabi wafat. Yang sempat tengok Nabi wafat seorang je, iaitu Fatimah. Kita pun tengok, kalaulah Nabi SAW boleh berjaya, boleh tabah, yang meninggal tu anak-anaknya seluruh, meninggal seorang je yang hidup, saya ni, kita bayang waliyazubillah, saya tak mampu pun, tapi kita jadikan sebagai penguat lah. Saya ni baru seorang je Allah uji. Kita dah rasa macam ni lah. Nabi ni semuanya Allah uji, seorang je yang tinggal. Dia jadi penguat pada jiwa kita. Sebab kita ada satu cerita ataupun satu contoh yang menjadi teladan dan penguat kepada kita. Okay? Sebab itu orang manusia ni dia suka cerita inspirasi. Okay? Orang buat segmen cerita dalam TV pun inspirasi. Orang datangkan buku-buku inspirasi tentang tokoh-tokoh yang berjaya. Orang datang macam-macam. Sebab apa? Sebab benda tu yang menjadi kita ni kuat. Kita melalui jalan yang sama dengan mereka tu. Jadi kisah para rasul lah kisah yang Allah Ta'ala sengaja datangkan sebagai penguat jiwa kepada orang mukmin. Itu pertama. Kedua, sengaja Allah datangkan cerita para rasul ni waja'aka fi hadhil haqq, iaitu kami datangkan kepada kamu cerita-cerita ini adalah cerita-cerita kebenaran. Tujuan dia apa? Ada dua. Wa mau'izah adalah sebagai nasihat. Mau'izah ni sebagai nasihat. Wa zikra dan sebagai peringatan lil mukmin, kepada orang mukmin. Kisah Rasul ni ada nasihat dan ada peringatan. Nasihat kepada orang mukmin, peringatan juga pada orang mukmin. Nasihat kepada orang musyrik dan peringatan kepada orang musyrik. Okay, sebab kita tengok orang yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala bantu sungguhlah. Orang yang syirik kepada Allah, Allah Ta'ala hapus sungguh mereka ni. Okay? Jadi cukup cerita-cerita para Nabi ni sebagai pengajaran dan petunjuk. Baik, yang ketiga, tengok dalam surah Yusuf, surah yang selepas ni. Selepas surah Hud, surah Yusuf. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ayat yang terakhir sekali, ayat 111. Tengok surah Yusuf ayat last sekali, ayat 111. Surah Yusuf dulu kita dah bincang dah. Surah Yusuf ni kita dah bincang dulu. Apa dia Allah kata? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan sesungguhnya kisah-kisah nabi-nabi ni mengandungi ibrah. Dia menjadi ibrah. Ibrah ni kita kata apa? Iktibar. Dia menjadi teladan liulil albab, kepada orang yang memiliki akal fikiran. Okay? Dia akan jadikan itu sebagai ibrah dalam hidup dia, pengajaran dalam hidup dia. Okay? Dia akan jadikan sebagai iktibar di dalam kehidupan. Ini adalah mesej daripada Allah Ta'ala kenapa cerita para rasul ni penting. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, okay, kita patah balik surah Hud ayat 100. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kisah rasul ni penting untuk kita tahu. Okay? Seperti mana tuan-tuan pelajari surah-surah daripada Al-Quran, macam itulah juga kita kena pelajari kisah para rasul. Siapa lagi teladan yang kita nak tiru tuan-tuan? Kalau kita hanya berpegang kepada si fulan, saya ikut dia ni insya-Allah lah kita berjaya. Si fulan tu tak dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Dia tok guru, dia murid, dua-dua tak dijamin. Dua-dua tak dijamin sebagai ahli syurga, tetapi para rasul dijamin sebagai ahli syurga. Para rasul ni dijamin sebagai ahli syurga. Jadi jalan yang paling selamat adalah jalan mereka. Ikutilah mereka, tirulah mereka. Dan kita tak tahu jalan mereka dan tak boleh ikuti mereka, melainkan kita kena tahulah kehidupan-kehidupan yang telah dilalui oleh mereka. Jadi antara usaha kita nak pelajari kisah para rasul ni. Bermula daripada Adam
sehinggalah para nabi yang terakhir. Dan macam itulah kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kalau kisah para rasul tu tak ditanamkan dalam diri anak-anak, maka nescaya yang akan menjadi tempat dalam diri anak-anak ni Ultraman, Batman, Transformers, apa lagi, benda-benda yang dia nampak adanya adiwira, hero-hero khayalan ni yang mendapat tempatlah di dalam hati anak-anak. Rugilah. Sebab manusia ni memang diperlukan kepada satu teladan. Dia nak ada teladan. Dia nak ada satu inspirasi. Dan dia nak ada satu contoh yang dia boleh ikuti. Jadi kitalah yang kena memandu kehidupan kita ni untuk ikuti orang yang dijamin oleh Allah sebagai ahlul jannah. Sebab itu penting cerita para rasul. Okey, tengok kemudian Allah kata apa? Kisah-kisah yang Allah datang ni ayat 100 tadi tu, minha qaimun. Sebahagian daripada cerita itu qaimun, dia masih lagi berdiri. Okey. Cerita-cerita tu minha qaimun, sebahagiannya masih lagi berdiri. Apa maksud berdiri dekat sini? Masih lagi kekal dan wujud. Tapak binaan dia, kesan-kesan peninggalan umat-umat terdahulu kekal lagi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala sebut, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, kata Allah. Apakah kamu tak berjalan atas muka bumi ni, dan apakah kamu tak menengok, melihat kesan-kesan daripada umat-umat yang terdahulu. Ada tempat yang Allah kekalkan. Kita mungkin tak ada rezeki nak berjalan jauh, tuan-tuan, maka tengoklah jejak Rasul. Adanya mereka dah mendatangi tempat-tempat tersebut dan dikaji oleh manusia. Supaya kita nampak ni kesan. Ni bukan cerita dongeng ni. Ni cerita yang ada kesan. Pengajaran kepada kita dan benda tu memang wujud. Okay? Dan yang kedua, kisah-kisah tu juga adanya yang wahasid. Hasid dekat sini itu hancur lebur. Hasid dekat sini kalau terjemahan sebenar dia bukan hancur. Hasid ni apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rasa-rasalah. Hasid ni sebenarnya dia bukan hancur lebur ni. Apa maksud hasid? Hasid ni dia datang daripada perkataan hasada. Hasada, mengetam ataupun menuai. Kan? Kalau orang yang bercucuk tanam tu, dia akan hasad, dia akan tuai, dia akan harvest dia punya tanaman dia. Itu hasada. Jadi hasid ni dia tuai. Maksudnya kalau orang tuai, dia akan cabut sekali dengan akar-akar. Dia akan lenyap terus. Maksudnya satu peninggalan pun tak nampak. Satu peninggalan. Ada tempat kita boleh nampak peninggalan dia kekal lagi. Pergi ke Balad di Amman, di Jordan, boleh tengok lagi kesan. Kerajaan Rom, kerajaan Byzantine, kerajaan apa lagi? Kerajaan selepas itu datangnya kerajaan Islam lah sebagainya, kita nampak lagi kesan-kesan. Tetapi ada tempat yang boleh jadi kita tak tahu pun kesan tu. Hilang, lenyap. Macam kalau orang tuai, dia tarik sekali akar-akar sekali. Kosong balik, kosong. Benda-benda itulah yang kita tak tahu cerita-cerita. Jadi Allah Ta'ala kata, benda-benda ni ada yang kamu nampak, ada yang kamu tak nampak. Okay? Yang kamu tak nampak tu boleh jadi kawasan tu telah dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Hilang kerana azab yang ditimpakan kepada mereka. Okay? Yang penting dia mesti jadi pengajaran dan teladan kepada kita. Baik, ayat 101. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Okay? Allah Ta'ala kata kami tak zalimkan mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Apa kezaliman yang diceritakan dekat sini? Ada dua, iaitu mereka kufur kepada Allah dengan sebab mensyirikkan Allah. Yang kedua, sebab mereka mendustakan Rasul. Ya, itu kita kena ingatlah. Apa sebab mereka zalimi diri mereka? Sebab dua ni. Mereka kufur sebab syirikkan Allah, dan yang kedua sebab mereka dustakan Rasul. Allah datangkan akal, Allah berikan mereka panca indera, Allah berikan mereka Rasul, Allah berikan mereka mukjizat. Mereka tengok dan mereka nilai. Mereka yang buat keputusan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Okay? Manusia ni Allah ilhamkan kepada mereka ada jalan yang batil, ada jalan takwa. Mereka decide sendiri.
Okey. Dah cukup dah kita punya asas. Benda-benda alat untuk kita nilai kebenaran. Benda tu cukup dah. Allah Ta'ala bekalkan dah. Cuma kitalah yang kena buat pertimbangan. Sama ada menzalimi diri sendiri ataupun tidak. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', kata Allah. Maka berhala-berhala yang mereka sembah itu selain daripada Allah, aghnat, kata Allah. Mereka itu satu pun tidak menjadi manfaat. Okey. Aghnat ni tuan-tuan, aghnat dia datang daripada perkataan aghna. Aghna ni maksudnya kaya kan. Allahul Ghaniyyu. Allah tu maha kaya. Aghna ni kekayaan. Kaya ni yang sebenarnya adalah yang memberi manfaat. Sebab itu perkataan aghna ni, kekayaan ni disebut sebagai manfaat. Okey. Kat sini diterjemahkan sebagai tidak mendapat pertolongan lah. Sebenarnya ayat dia tak beri manfaat. Sembahan-sembahan, berhala-berhala, pemujaan yang mereka lakukan selain daripada Allah, semua tu tak jadi manfaat. Semua takkan jadi manfaat. Okay? Sebab mereka tak memiliki apa-apa pun. Dia tak boleh beri manfaat dan dia tak boleh berikan mudarat. Okay? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Semuanya itu tak boleh memberi manfaat sedikit pun. Lama ja'a amru rabbik, ketika mana datangnya azab daripada Tuhan kamu. Okay? Kalau dia Tuhan, sepatutnya bila datang azab Allah, dia boleh halang. Dia boleh bantu kamu. Tapi kamu tengok, ni Allah bawa manusia buka fikiran dia. Semua sembahan daripada zaman Nabi Nuh yang ada 5 berhala tu, sampailah ke zaman Musa yang menyembah Firaun tu, bila Allah datangkan azab, mana berhala yang mereka sembah? Mana pemujaan-pemujaan mereka? Mana dia punya sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah? Seekor pun tak dapat tolong mereka ketika azab Allah ditimpakan kepada mereka. Yang itu Allah Ta'ala highlightkan. Wa ma zaduhum, kata Allah. Dan tidaklah ditambahkan kepada mereka itu ghaira tatsbib, melainkan yang ditambah itu adalah kebinasaan. Maksudnya apa? Sudahlah berhala ni menjadi sebab mereka ni datangnya azab, dan sebab berhala ni lah tak ditambahkan kepada mereka, melainkan yang bertambah adalah kebinasaan. Maksudnya punca berhala ni lah. Sebab berhala-berhala ni lah manusia hilang pertimbangan. Sebab itu perkara yang utama adalah perkara tauhid. Bila cerita tauhid ni benda yang paling penting lah. Dan yang kedua, cegahlah manusia ni dengan cerita-cerita berkaitan tentang syirik. Perkataan-perkataan syirik. Tapi manusia ni dia suka cerita tauhid, tapi cerita-cerita syirik ni tak payahlah cerita syirik ni, semua orang tahu kot. Tak tuan-tuan. Banyak kadang-kadang ni kita terbabaslah dalam kehidupan kita. Perkara-perkara syirik pun mesti disampaikan supaya kita dapat kenal pasti perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi Allah Ta'ala highlight kenapa manusia ni dia boleh syirikkan Allah, kenapa dia boleh dustakan Rasul, adalah kerana berhala-berhala yang mereka sembah. Okay, berhala-berhala yang mereka sembah. Dan siapa yang ikuti saya, di sini ada ibu-ibu yang ikuti saya, kita pernah bincang sebelum ni, iaitu pada surah An-Najm, pada surah Al-Ankabut, apa lagi? Pada surah Al-Hajj, kita dah bincang dah tentang sesuatu yang disembah oleh manusia itu semuanya tak jadi manfaat. Allah Ta'ala datang cerita tentang labah-labah. Macam mana manusia mengharapkan pertolongan, perlindungan selain daripada Allah. Allah umpamakan seperti mana mereka meminta kepada sarang labah-labah. Nampak macam kukuh, tapi sebenarnya rapuh. Kan? Bahkan labah-labah betina yang buat sarang tu, labah-labah betina tu akan makan labah-labah jantan untuk cukupkan nutrisi dia untuk dia bertelur lagi, nak zahirkan zuriat. Maksudnya apa? Kalau dalam bab tauhid ni, berhala yang kamu sembah tu, yang kamu harap pertolongan dan bantuan, berhala itulah juga yang akan mendatangkan kebinasaan kepada kamu. Di hari akhirat dia akan lepas tangan, kamu akan binasa di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara contoh Allah buat. Kedua, Allah datangkan pada surah Al-Hajj cerita tentang lalat. Tuan-tuan ikuti kuliah saya kan, tuan-tuan tahu yang saya sampaikan. Allah cerita tentang lalat.
Yang mana pada lalat itu Allah datangkan satu penghinaan kepada berhala-berhala Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kamu tanya pada berhala kamu, minta pada berhala kamu, ciptalah seekor lalat. Allah minta cipta seekor lalat. Buatlah macam mana, buat satu ekor lalat je. Jangan banyak-banyak, buat satu je. Lalat, binatang yang paling kecil. Kata Allah Ta'ala, nescaya sekali-kali sampai mati, sampai kiamat, mereka tak akan dapat mampu cipta lalat. Nak ceritanya, mereka tak mampu datangkan pertolongan, perlindungan dan bantuan. Sebab mereka tak ada apa-apa, tak mampu beri manfaat, tak mampu beri mudarat. Itu contoh Allah berikan supaya manusia terbuka fikiran dia. Fikir, kita dah diberikan panca indera, akal, supaya berfikir di mana kebenaran dan di mana kebatilan. Okey, itu antaralah Allah Taala sebut pada ayat yang ke-111. Okey. Baik, ayat yang ke-102. Okey, ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika akhdhu rabbik. Okey, tuan-tuan perhatikan pada kalimah wa kadzalika. Kadzalika ni tuan-tuan, kalau diterjemahkan selalu diterjemahkan dan demikianlah. Demikianlah. Kadzalika ni tuan-tuan, dia nak tunjukkan perkara yang berulang sebenarnya. Kalimah kadzalik ni dia maksudnya berulang. Kalau dulu macam tu, sekarang pun macam tu. Itu maksud dia. Demikianlah, kalau kita sebut demikianlah. Demikian ni maksudnya, kalau dulu macam tu, sekarang pun macam tu. Apa yang macam tu tu? Akhdhu rabbika. Allah kata apa? Iaitu Tuhan kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan azab. Okey. Macam mana Allah timpakan azab pada umat terdahulu, macam itulah Allah timpakan azab pada umat yang kini. Benda tu berulang. Okey. Umat dahulu mendustakan Rasul, umat ni pun mendustakan Rasul. Umat terdahulu pun didatangkan azab, umat ni pun didatangkan azab. Benda tu berulang. Okey, berulang. Idza akhadzal qura wa hiya zalimah, kata Allah. Apabila didatangkan azab kepada sebuah negeri, wa hiya zalimah, yang telah berlakunya kezaliman pada mereka itu. Maksudnya Allah timpakan azab pada satu tempat negeri yang buat kezaliman, Allah timpakan azab. Dulu macam tu, kini pun macam tu juga. Berulang, benda tu berulang. Dan ini sebenarnya adalah satu ancamanlah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras kepada orang-orang Mekah. Dan benda ni Allah tunjukkan seperti mana mereka tolak Rasul kalangan orang Mekah ni, maka Allah Taala azab mereka pada azab apa tuan-tuan? Kita jangan ingat, zaman Nabi Nuh berlaku banjir besar. Zaman Nabi Shu'aib berlakunya gempa bumi, pekitkan. Zaman kita tak berlaku pun zaman tu. Contohlah tak berlaku. Berlaku tuan-tuan, berlaku. Sebab Allah Taala sebut ni, wa kadzalika, dulu dah berlaku, sekarang pun berlaku. Cuma orang Quraisy Allah azab mereka dengan azab apa tuan-tuan? Orang Quraisy Allah azab mereka dengan azab siapa boleh jawab? Orang Quraisy. Gempa bumi. Gempa bumi. Orang Quraisy kena gempa bumi ke? Okey. Orang Quraisy, musyrikin Quraisy, Allah timpakan azab yang dekat dengan mereka itu adalah mereka kalah di dalam peperangan Badar. Okay. Allah Ta'ala timpakan azab pada mereka, iaitu diberikan kekalahan di dalam peperangan Badar. Okay. Dia tak berlakulah azab secara berleluasa. Kalau tuan-tuan ingat, Nabi yang terakhir yang ditimpakan azab, okay, Nabi yang terakhir yang ditimpakan azab, iaitu terhenti pada zaman Nabi Musa AS. Lepas Nabi Musa AS, tidak ada lagi umat yang ditimpakan azab-azab seperti mana umat-umat terdahulu. Tapi dia azab kepada sesuatu yang melakukan kerosakan, pendustaan, mereka tu kena. Jadi musyrikin dia kena juga azab seperti umat terdahulu. Dia dustakan Rasul, mereka ditimpakan azab, iaitu kekalahan dalam peperangan Badar. Lalu kata Allah, inna akhdahu alimun syadid. Dan sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih
lagi sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Ustaz, peperangan apa tadi? perang Badar. Perang Badar. Okey, peperangan Badar. Kekalahan teruklah kepada musyrikin Quraisy. Okey. Ustaz, yang perangan Handak tu pun azab juga kan? Sebab dia Okey. kena timpa dengan angin yang kuat ke? Betul. Okey. Itu nak tunjukkan permulaan azab yang paling dekat pada mereka tu adalah perang Badar. Lepas tu diikutilah dengan perang-perang yang lain. Perang Uhudnya, perang Ahzab ataupun perang Khandaknya, dengan perang-perang yang berikutnya itulah. Kekalahan demi kekalahan ditimpakan kepada mereka. Itu azab lah. Cuma kita tak sebut itu sebagai azab. Tapi itulah azab yang Allah janjikan. Sebab itu digunakan perkataan wa kadzalika. Okey. Umat terdahulu dustakan Rasul. Umat yang kini pun kalau dia buat benda yang sama, dia pun dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau tengok dalam kitab tafsir, dia kata apa? Dia bawa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah telah menangguhkan azab kepada orang yang zalim. Hatta sehinggalah idza akhadahu lam yuflithu. Sehinggalah apabila Allah berhentikan, Allah tak tangguhkan lagi, maka dia tidak akan melepaskan. Maksudnya semua orang akan terkena azab. Okay. Sebab apa Allah tangguhkan? Sebab penangguhan ni, bila orang buat dosa, Allah tangguhkan. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada rahmat Allah. Allah nak manusia itu taubat. Allah nak manusia itu diberikan peluang untuk dikembali kepada Allah. Tapi kalau dia dah melampaui batas, Allah Ta'ala tak tangguh lagi, Allah timpakan azab, maka tak ada seorang pun yang Allah lepaskan. Itu maksud Nabi SAW. Jangan sampai Allah turunkan azab. Bila Allah turunkan azab, tak ada seorang pun yang akan terlepas. Jadi kalau kita buat dosa, Allah tangguhkan, syukur. Jadi kembalilah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah Ta'ala. Jangan dicabar-cabar. Kalau tuan-tuan ingat lagi pada awal surah Hud tu, Allah Ta'ala ada cerita kan tentang sifat, sikap manusia ni. Bila dia tak didatangkan azab, dia kata, mana azab? Kamu dusta lah. Tuan-tuan tengok awal surah Hud tu. Ada cerita Allah Ta'ala sebut manusianya sifat. Bila tak didatangkan azab, dia katanya, mana azab? Tak ada azab pun. Bohonglah. Bohonglah kamu ni. Bila didatangkan azab, dia kata macam Tuhan ni tak kasih dia. Kenapa saya je kena, orang lain tak kena? Itu sifat manusia. Okay? Itu sikap manusia. Okay. Bila kena azab macam ni cakap, tak kena azab cakap macam ni pula. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan sampai Allah timpakan azab. Kalau Allah tangguhkan azab tu, bersyukurlah. Segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. InsyaAllah kita berhenti dekat ayat ni. Kita akan sambung ayat yang ke-103. Sebab pada ayat 103 sampailah ayat akhir ni, kita akan tengoklah Allah datangkan ada kata kunci. Nanti saya tunjuk pada tuan-tuan, ada kata kunci dekat situ. Okay. Daripada conclusion kisah para Nabi ini nanti, kita tengok ada kata kunci yang Allah Ta'ala sebutkan. Ada dua kata kunci. Okay. Jangan kita buat dua benda tu. Allah suruh kita buat satu benda, Allah perintah jangan buat dua benda ni. Kalau kita nak selamat. Okay. Buat yang ini, tinggalkan yang dua ni. Allah perintah macam tu. Okay. Kita akan selamat. Nanti kita akan jumpa ayat tersebut di penghujung surah Hud, insya-Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Jumpa lagi. Ala kulli hal, mohon maaf ada kesilapan, kekurangan dan sebagainya, dan minta maaflah kalau suara saya ini terlalu syahdu menyebabkan dibuai-buai tidur ibu-ibu semua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.